Okey, kembali lagi kita untuk sambung lagi topik semalam. Hari ini kita sambung untuk topik mitosis dan meiosis. Okey, saya rasa ramai yang masih belum dapat menguasai sepenuhnya proses mitosis dan meiosis ni. Tapi tak apa, kita sama-sama belajar untuk hari ini. Kita mulakan dengan topik mitosis dahulu. Okey, tengok pada slide ini. Okey, dua jenis pembahagian sel yang berlaku dalam sel iaitu mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis. So dua jenis pembahagian sel ni senang sahaja kalau awak belajar. Okey, so mitosis berlaku pada manusia dalam sel soma. Okey, mitosis berlaku pada manusia dalam sel soma. Apa itu sel soma? Itu sel badan sel tubuh badan. Pada tumbuhan juga berlaku mitosis, iaitu pada akar dan juga pucuk. Pada tumbuhan, pada akar dan juga pucuk, sebab tumbuhan pun dia nak membesar, dia nak menggantikan sel-sel baru. So tumbuhan juga menghasilkan proses mitosis. Okey, so mitosis menghasilkan berapa sel anak? 2 sel anak. Okey, bilangan kromosom sel anak adalah sama dengan sel induk. Dia tak berubah, bilangan kromosom dia sama. Kandungan genetik sel anak sama dengan sel induk, dan sel induk membahagi satu kali sahaja. Okey, dan pindah silang tidak berlaku pada mitosis. Mitosis dia ringkas saja. Okey, so contoh mitosis pada badan manusia adalah apabila rambut kita memanjang, kuku kita memanjang, kulit kita baru lepas aksiden berdarah-darah. So kulit akan menghasilkan sel-sel baru. So itu adalah proses mitosis. So takkan dia nak menghasilkan kulit yang lain, memang masih kulit yang baru, tapi masih lagi proses yang sama dihasilkan untuk menghasilkan kulit yang baru. So kalau rambut yang sama lah kan, takkanlah tiba-tiba rambut hitam tiba-tiba keluar warna merah pula kan. So itulah proses mitosis berlaku kepada manusia, seperti di rambut, di kulit, di kuku dan sebagainya. Okey, kemudian kita pergi pada pembahagian sel meiosis. Okey, apa itu proses meiosis berlaku dalam manusia? Okey, di mana proses meiosis berlaku dalam manusia? Okey, meiosis berlaku dalam manusia pada sel pembiakan. Okey, pada sel pembiakan di organ pembiakan bukan di sel, di organ pembiakan pada manusia di bahagian, pada lelaki di bahagian testis, dan pada perempuan di bahagian ovari. Okey, saya dah bagi video tadi, kalau awak tengok kat mana ovari, kat mana testis, so boleh tengoklah kat situ. Okey, so di tumbuhan juga, di haiwan juga berlakunya proses meiosis. Haiwan juga ada proses meiosis kan, dan juga di tumbuhan juga berlakunya proses meiosis. Di tumbuhan meiosis berlaku di bahagian anther dan juga ovari. Okey, tumbuhan juga ada proses meiosis, iaitu di bahagian anther dan juga ovari. Tadi mitosis tumbuhan di bahagian mana tadi? Di bahagian akar dan pucuk. Tapi mitosis tumbuhan di bahagian anther dan juga ovari. Okey. Okey, menghasilkan berapa sel anak? Tadi mitosis 2 sel anak, tapi meiosis 4 sel anak. Okey, yang ketiga, bilangan kromosom sel anak tidak sama ataupun separuh. Bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Contoh sel induk ada 40. Kalau manusia 46 kan? Kalau manusia 46, so apabila berlaku meiosis, sel anaknya akan jadi 23. Tapi kalau sel-sel lain, mungkin sel haiwan ke sel pokok dan sebagainya, sel tumbuhan, contohnya sel induknya 40. Jadi sel anak 20. Okay, so bilang kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Kandungan genetik sel anak berbeza daripada sel induk. Sel induk membahagi 2 kali. Tadi mitosis 1 kali saja kan. Pindah silang berlaku menyebabkan variasi. Tapi kalau mitosis tidak berlaku pindah silang. So pindah silang berlaku dan menyebabkan variasi. Atau apa tu variasi? Variasi itu adalah macam kepelbagaian. Contoh, kalau manusia ibu dan ayah kahwin, so dia dapat anak. So anak dia tu akan ada ciri-ciri ibu dia, ada ciri-ciri mak dia, ada ciri-ciri bapa dia. So dia kerencaman pada anak itu berbeza. Anak pertama berbeza, anak kedua, anak ketiga dan sebagainya. Itu maksudnya variasi. Okey, so terus kita tengok pada proses dia. Okey, mitosis. Okey, saya suka untuk mudahkan awak ingat. Okey, dalam proses mitosis meiosis ni ada Pak Mat. Pak Mat ni Pak Mat Pak Profesor.
profasa, metafasa, metafasa, anafasa dan telofasa. So ada 4 peringkat. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey. Kita mula dengan first kali proses mitosis, profasa. Okey, kita ringkaskanlah. Profasa ni senang je, dia memendek dan menebal. Okey, kromosom tu dia memendek dan menebal. Okey, dan membran nukleus terurai. Okey, itu profasa. Nah, metafasa. Okey, untuk proses metafasa awak ingat senang je, dia tersusun di khatulistiwa. Tengok dia tersusun ni, elok dia tersusun macam ni kan. So ialah proses metafasa, tersusun di khatulistiwa. Okey, next anafasa. Anafasa dia berpisah. Ingatlah dia berpisah. Dia tadi asalnya dia kromosom yang ada 4 sayap tu kan. So tiba-tiba jadi 2 sayap. 2 sayap dan berpisah dan menuju ke kutub bertentangan. Okey, ni dia anafase, dia berpisah, bercerai lah. Dan akhir sekali telofasa. Telofasa dia dah sampai dekat kutub tu, dia dah membentuk membran nukleus semula. Okey, membentuk membran nukleus semula dan akhirnya membahagi, dan ialah proses sitokinesis. Membentuklah 2 sel anak. 2 sel anak yang mengandungi bilangan kromosom yang sama, genetik yang sama. Okey, itu mitosis. Kita pergi pada proses meiosis. Okey, meiosis dia ada 2 kali pembahagian, meiosis 1 dengan meiosis 2. Okey, tapi masih lagi 4 mite, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Cuma dia ada 2 kali. Okey, untuk profasa 1. Okey, profasa 1 sama juga dengan mitosis yang satu, yang proses mitosis tadi. Profasa 1 di mana kromosom memendek dan menebal. Cuma kat sini kita ada 4 kromosom. So kita panggil sebagai kromosom homolog. Dia berpasangan. Okey, so kita untuk meiosis ni kita kena sebut untuk fasa 1, meiosis 1 ni dia berpasangan. Okey, ada 4 kromosom, so ada 2 kromosom homolog. Okey, so kromosom homolog yang berpasangan, okey, masa ni dia memendek dan menebal. Dan masa ini juga berlakunya pindah silang daripada pada profasa. So kena ingatlah, profasa berlakunya pindah silang. Apa itu pindah silang? Iaitu proses di mana pertukaran maklumat genetik di antara ayah dengan ibu lah, daripada di antara jantan dengan betina. So berlakunya pindah silang masa profasa 1. Okay, khususnya pada metafasa 1, apa yang berlaku? Dia tersusun. Ingat je, metafasa ni dia suka tersusun pada sata khatulistiwa. Tadi kalau metafasa dekat mitosis macam ni, dia tersusun tegak ni. Tapi kalau metafasa untuk metafasa 1, meiosis 1, dia masih lagi tersusun, tapi dia masih dalam kromosom homolog berpasangan. Okey, so untuk metafasa 1 tadi dia tersusun di sata khatulistiwa, dan seterusnya kita bagi pada anafasa. Okey, dia dah kromosom homolog tu dah berpisah. Okey, dia bentuk macam ni, dia dah berpisah ke arah kutub bertentangan. So anafase ni dia bercerai, dia berpisah. Okey, telofasa. Telofasa 1 dia membahagi kepada membahagikan sitoplasma. Dia membahagikan sitoplasma kepada 2. Okey, so tamatlah meiosis yang pertama. Okey, kita bagi pada meiosis yang kedua. Apa berlaku pada meiosis yang kedua? Profasa profasa 2, gentian gelendung mula terbentuk. Okey. Kemudian metafasa 2 masih lagi tersusun. Metafasa itu tersusun, tapi masa ni dia sudah menjadi kromosom sahaja. Dia tidak lagi menjadi kromosom homolog. Dia kromosom sahaja dan tersusun di satah khatulistiwa. Dan juga anafasa 2, sentroma telah pun terpisah daripada kromosom, dan membentuk kromatik kembar dan bergerak ke kutub. So anafase tadi dicerai kan, so anafase dia bercerai dan bergerak ke kutub bertentangan. Dan telofasa 2 terbentuknya 4 sel anak yang tidak seiras, dan juga bilangan kromosomnya separuh daripada sel induk. Okey, so itulah proses meiosis yang perlu anda ingat. Okey, so ingat saja ada 4 mite, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Apa-apa soalan boleh tanya dalam grup. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.